Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan Matahari akan membentangkan kesan pandemik ke atas mutu pembelajaran pelajar. Ahli-ahli kumpulan, Alia Syifa binti Muhammad Yahya 829704, Muhammad Nur Hafiz Safiuddin bin Muhammad Jamal 829714, Nurul Hanan Atifi binti Cik Awang 82932, Rabiatul Adawiyah binti Saifuddin 82936. Seperti yang kita semua sudah sedia maklum, pandemik yang disebabkan COVID-19 yang telah melanda negara kita telah menjejaskan kehidupan kita. Hal ini termasuk mutu pembelajaran pelajar yang juga turut terjejas. Bagi mengupas topik ini dengan lebih lanjut, terdapat 4 bahagian yang telah digariskan dalam kesan pandemik ke atas mutu pembelajaran pelajar, iaitu isu, faktor, kesan dan angka. Isu-isu pembelajaran semasa pandemik berdasarkan rujukan jurnal dan artikel. Isu-isu dalam artikel Ali Samunggam dan Kamaluddin, proses pembelajaran menjadi terhad kerana pandemik yang berlaku secara mengejut. Makalah Ibrahim dan Razak pula, pelajar kurang mendapat pelajaran dalam bahagian teknikal kerana melalui pembelajaran dalam talian, pelajar hanya cuba dapat belajar melalui teori penerangan. Zain Ismail Rozali dan Isa pula, pelajar tiada motivasi diri dalam menghadapi PDPR menyebabkan pelajar tersebut mengalami masalah emosi. Isu-isu dalam artikel Ramli dan Abdul Rahman, komunikasi dan interaksi menjadi terhad dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa pandemik. Manakala Zakari, Abdul Majid dan Husin kurang mendapat perhatian dari masyarakat sekeliling menyebabkan pelajar-pelajar tidak dipantau dengan sebetulnya. Seterusnya, menurut Osman dan Falina, pembelajaran secara kendiri masih lemah, kurang pantauan dari ibu bapa dan masyarakat. Isu-isu di artikel Lau Ki dan Fu menerangkan bahawa capaian rangkaian masih lemah serta penggunaan alat teknologi agak ketinggalan. Bing dan Jamaluddin pula menerangkan bahawa teknik pengajaran dalam talian masih lemah, kurang menarik minat pelajar untuk belajar secara tekun. Isu-isu dalam artikel Sapian, Mahamud dan Mahat pula menerangkan bahawa pembelajaran secara kendiri perlu dipupuk dalam kalangan pelajar akibat pandemik yang melanda ini. Isu-isu seterusnya ialah dalam artikel Mahat Magisbaran dan Hamzah menerangkan bahawa motivasi pelajar memainkan peranan penting bagi mempengaruhi proses pembelajaran secara atas talian. Faktor kepada mutu pembelajaran pelajar yang terjejas disebabkan pandemik. Melalui pembacaan artikel, terdapat beberapa faktor yang membawa kepada permasalahan ini. Pertama, disebabkan sosioekonomi pelajar. Semasa tempoh pandemik yang melanda Malaysia khususnya, banyak keluarga yang terjejas dari aspek keuangan mereka disebabkan masalahnya hilang mata pencarian akibat dibuang kerja. Ini telah menjejaskan mutu pembelajaran pelajar kerana ibu bapa tidak dapat menyediakan kemudahan yang secukupnya buat mereka bagi meneruskan proses PNP secara atas talian. Kedua, kurang komitmen daripada pelajar. Pelajar kurang memberikan tumpuan, kurang bermotivasi dan kurang fokus semasa PNP secara atas talian yang dijalankan. Ketiga, guru kurang kemahiran PNP atas talian. Guru kurang kemahiran untuk melaksanakan pembelajaran di atas talian kerana beberapa faktor seperti kurang kemahiran menggunakan komputer itu sendiri, pendekatan yang kurang sesuai dan teknik yang kurang menarik bagi menarik minat pelajar mereka untuk meneruskan proses pembelajaran dan pembelajaran di atas talian, khususnya semasa pandemik. Capaian internet merupakan aspek yang paling penting bagi pembelajaran di atas talian. Capaian internet yang terhad, khususnya di pendalaman, turut menjejaskan faktor kepada permasalahan ini. Selain itu, pelajar juga tidak mampu untuk membeli pakej internet yang terbaik kerana kekangan keuangan keluarga. Terakhir, kelima, pelajar kurang kemahiran dan peranti. Antara faktor kemerosotan pembelajaran murid semasa pandemik adalah kerana murid tidak mempunyai peranti yang cukup dan terpaksa berkongsi bersama ahli keluarga seperti adik-beradik mereka.
Mereka juga kurang kemahiran untuk mengikuti PNP di atas talian kerana tiada kemahiran untuk menggunakan komputer dan juga platform yang digunakan oleh guru mereka semasa PNP dilaksanakan. Berdasarkan 10 artikel yang telah dikaji, saya, Alia Shifa, dapat simpulkan bahawa pelajarlah yang paling banyak terkesan selain daripada guru. Terdapat kesan negatif dan juga kesan positif. Kesan negatifnya adalah pelajar tidak dapat menumpukan perhatian dan memahami sepenuhnya apa yang dipelajari kerana input kurang jelas. Pelajar menjadi kurang berminat dan lebih selesa untuk bekerja berikutan desakan kehidupan semasa pandemik. Prestasi pelajar merosot kerana masalah kehadiran dan pelajar tidak dapat menyiapkan tugasan kerana tidak hadir dalam kelas. Bahan bantuan pembelajaran juga tidak dapat dibekalkan serta menyebabkan pelaksanaan proses PDP secara atas talian berjalan dengan tidak lancar. Terdapat juga kesan positif iaitu melalui kajian yang dilakukan di sekolah bandar. Pelajar di sekolah bandar dapat menyesuaikan diri dengan norma yang baru dan teknik pembelajaran juga menarik. Pandemik langsung tidak mempengaruhi pelajar berikutan dengan komitmen serta sikap positif daripada para pelajar itu sendiri. Terdapat juga kesan kepada guru iaitu kesan negatif. Guru tidak dapat memantau proses perbincangan di dalam kumpulan pelajar secara menyeluruh. Guru tidak mempunyai panduan ataupun ilmu dalam melaksanakan perubahan PDP untuk dihadapi semasa pandemik. Guru juga mengalami masalah daripada segi teknologi serta kompetensi guru menggunakan bahan bantuan mengajar adalah kurang. Terdapat juga kesan positif iaitu guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan bahan PDP dan guru menjadi lebih bijak menggunakan pelbagai strategi dan kaedah serta teknik pengajaran yang sesuai untuk menarik minat pelajar sentiasa menghadiri kelas atas talian dan menyebabkan pelajar lebih berminat serta bersemangat untuk hadir ke dalam kelas. Berikut merupakan langkah-langkah mengatasi masalah e-pembelajaran. Terdapat isu murid kurang melibatkan diri dalam pembelajaran atas talian dan terdapat langkah-langkah yang boleh diikuti. Pertamanya, guru-guru perlu bijak menggunakan strategi dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar atau PBM yang dapat menarik minat dan motivasi murid terhadap pembelajaran. Kerana PDP yang tidak menarik boleh menyebabkan murid tidak suka berhadapan dengan mengajar atas talian. Teknologi kini telah pun menyediakan pelbagai platform dan aplikasi untuk mempelbagaikan bahan bantu mengajar dan kaedah PDP dan sebagainya. Penggunaan aplikasi Google Classroom dengan mengintegrasikan Medium serta aplikasi-aplikasi yang lain mampu memberikan PDPC yang berkesan. Para guru juga boleh mewujudkan komunikasi dua hala di antara murid melalui teknologi yang ada menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom dan seumpamanya. Oleh demikian, guru-guru perlu bersedia dengan pelbagai idea serta kreatif untuk melaksanakan PDPC secara dalam talian bagi menarik murid melibatkan diri dalam pembelajaran PDPR. Dalam pembangunan pendidikan 2013-2015 telah diwujudkan kerajaan dan usaha-sama KPM. E-pembelajaran adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dengan meningkatkan penggunaan internet dan pembelajaran secara maya. Juga memperbanyakkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT dalam pembelajaran berasaskan kendiri. Pengaplikasian teknologi dan penggunaan internet semasa PDP dapat meningkatkan kualiti PDP. Dan kenyataan ini disokong dengan kajian Surjono, Dwi dan Herman 2015 yang mengatakan bahawa sistem pembelajaran yang fleksibel dan distribut dapat dijana melalui e-pembelajaran. Terdapat juga masalah capaian liputan internet terutama di kawasan luar bandar. Namun pihak kerajaan perlu mengaktifkan pelaksanaan konsep kampung tanpa wayar secara menyeluruh untuk merapatkan jurang internet antara bandar dengan luar bandar di seluruh negara. Dan perlu wujud penambahbaikan dan menjalankan pelan daerah tanpa wayar iaitu melalui pusat jalur lebar, usaha kerajaan dan syarikat telekomunikasi dalam subsidi B40 untuk memiliki telefon bimbit melalui program Learn From Initiative dan subsidi gadget dan juga untuk ke internet diberikan kepada golongan yang kurang berkemampuan atau dikategorikan dalam subsidi B40. Malaysia Digital Economy Corporation atau MDEC di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia
adalah firma yang bertanggungjawab memastikan capaian digital dapat diterima di seluruh pelosok negara. Secara kesimpulannya, guru, pelajar serta ibu bapa terpaksa berhadapan dengan gangguan sekitar sesi pembelajaran dan terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi sepanjang tempoh pandemik ini. Pengajaran dan pembelajaran terbatas kerana pelaksanaan pengajian adalah secara atas talian atau PDPR, dan jelas terdapat pelbagai kekangan yang wujud dalam kita menghadapi senario ini. Terdapat pelbagai solusi yang telah diketengahkan dan pelbagai pihak, terutama dari kerajaan, badan korporat, NGO dan komuniti itu sendiri telah mengambil inisiatif terutama membantu melancarkan proses pembelajaran murid secara e-pembelajaran.